Assalamualaikum, hai guys. Bertemu lagi kita dalam OBTV macam biasa bersama dengan saya Patch Mono, dan hari ini kita ada orang yang baru. Kita introduce Syah. Selamat datang ke OBTV, Syah. Terima kasih. Kemunculan saya adalah kemunculan yang paling hebat sepanjang sejarah OBTV. Gitu. Kata dia. Tapi kita tak nak cerita pasal dia sekarang ni. Kita nak cerita pasal OBTV. Macam biasa kita kongsikan cerita-cerita menarik yang berlaku sepanjang minggu dari social media, dekat Instagram ke TikTok ke Facebook ke Twitter ke, tak kisahlah. Dan cerita yang pertama, kita ada cerita apa, Syah? Kita nak ceritakan pasal Mami Didi ni. Dia bengang sangat-sangat dekat seorang pelawak Singapura. Faham. Dan seterusnya, kita nak cerita pasal Tok T. Datuk Seri Siti Nurhalizah pernah menangis satu ketika dahulu. Sebab apa dia menangis tu? Kalau kita nak tahu, jom kita layan OBTV. Okey, story yang pertama ni, Mami Didi mengamuk sangat-sangatlah sebabnya ada seorang pelakon ataupun pelawak, Jocelyn Chia daripada Singapura, muat naik satu video yang mengundang sensitiviti isu masyarakat. Orang kata konten tak sensitif lah. Betul, tak sensitif langsung. Dia memuat naik video yang dia buat lawak tentang MH370. Memang tak patut. Awak tengok tak video tu? Yes, mestilah saya tengok, Syah. Takkan tak tengok video viral kot. Mana taknya bila tengok tu pun rasa macam kurang senang kan? Sebab apa? Selain daripada dia menyentuh tentang isu sensitiviti tragedi MH370, tapi dia buat pula perbandingan antara negara Singapura dan negara kita Malaysia selepas kita dah keluar dari pembentukan Tanah Melayu lah pula kan? Gitu. Orang kata, kenapa nak buat lawak sampai macam tu? Sebab rasanya macam banyak lagi konten yang dia boleh buat. Jadi disebabkan video tersebut, dia dah mengundang rasa marah tau. Bukan setakat saya, tapi seluruh warga Malaysia. Dan sampailah dapat perhatian pelawak dan pelakon kita, Mami Didi Alias. Dalam pada itu, Didi pun berkata lagi, tak pernah terdetik sekalipun yang dia nak buat lawak tentang sesuatu yang melibatkan negara. Betul. Kan? Sesiapa pun tak detik lah rasa kan? Tapi dan Didi juga berharap insiden tersebut dapat menjadi pengajaran kepada semua pelawak di negara Malaysia ni. Okay? Dan untuk pengetahuan anda juga, kita nak bagi tahu yang Pesuruhjaya Tinggi Singapura iaitu Vanu Gopala yang mewakili negara tersebut turut memohon maaf kepada rakyat Malaysia atas kelakuan pelawak terbabit. Bukan itu saja, Jocelyn juga bukan lagi memegang status sebagai warga negara Singapura, okey, dan ia sama sekali tidak menggambarkan pandangan negara terbabit terhadap Malaysia. Senang cerita, kalau kita nak buat lawak, nak upload sesuatu konten, fikir dahulu. Betul. Fikir masa-masa, dan kalau boleh janganlah ambil apa-apa yang boleh melibatkan isu sensitiviti. Kita kena ada empathy sikitlah. Okey guys, kita nak move on ke cerita yang seterusnya. Tadi kita dah cerita pasal pelawak Singapura, Jocelyn Chia. Harap-harap yang terbaiklah untuk diri dia. Ambil pengajaran. Okey, sekarang kita nak cerita pasal kebelakangan ni banyak pula cerita yang tak best kita dengar pasal artis. Katanya banyak yang dah dilabel sebagai diva, dilabel belagak, kewat dan macam-macam lagi. Dan mungkin juga bila isu ni jadi trending dekat social media, di mana penyanyi tersohor negara, siapa lagi nombor satu kalau tak lain tak bukan Datuk Seri Siti Nurhalizah, juga turut menasihati golongan selebriti untuk sentiasa menjaga tingkah laku, terutama sekali ketika sedang melayan peminat. Betul. Dan menurut Tok T juga, bergelar selebriti ni dah pastilah yang mereka ni sedia maklum bahawa setiap tindakan diorang ni akan diperhatikan oleh peminat, tak kira apa diorang buat, tengah makan ke tengah minum ke kan. So diorang ni kena pamerkan satu akhlak yang baik depan khalayak ramai. Akhlak. Dia kena pakai akhlak yang baik depan orang ramai. Maklumlah, public figure orang cakap. Dan Tok T bercakap ni ketika mengulaslah, diminta mengulas mengenai kontroversi yang berlaku ini yang melibatkan sikap beberapa orang selebriti tanah air yang mana didakwa sombong dengan peminat serta trend yang tular di laman sosial iaitu trend nicest, rudest celebrities. Dan kalau nak tahu, Tok T juga dulu dia pernah kongsi yang dia pernah sampai menangis. Aduh, kesiannya. Menangis satu ketika dahulu sebabkan apa tahu? Sebabkan terlalu penat melayan peminat, bayangkan. Aduh, penat juga memang nombor jadi satu. artis. Nasib baiklah. Tok T memang nombor satu. Nasib baiklah saya ni artis yang biasa-biasa je, tak famous sangat. Kita.
Okey, terus kita nak masuk ke cerita yang pertama. Yang ini saya suka sebab saya sendiri memang peminat rancangan ni. Saya memang tengok, follow daripada season-season sebelumnya. Dan kalau anda nak tahu, baru-baru ini pemilik nama Aryani Nisma Putri ataupun lebih dikenali sebagai Putri Aryani telah pun menjadi perhatian ramai, menjadi bualan ramai, Syah. Sekarang ni satu dunia tengah cakap pasal dia. Betul. Mana taknya selepas gadis ini menyertai program realiti nyanyian di Amerika Syarikat. Ya, dan apa yang membanggakan lagi, dia bawa nyanyi lagu sendiri atas pentas tu, Patch. Dengan tajuk lagu dia Loneliness. Memang memukau 4 juri rancangan tersebut, iaitu Simon Cowell. Betul tak, Patch? Simon Cowell, okey. Ya, okey. Heidi Klum, Sofia Vergara dan Howie Mandel. Wow, memang hebatlah bawa lagu sendiri kot atas pentas yang besar itu, Patch. Meskipun Putri ni orang kelainan upaya OKU penglihatan sebab dia seorang yang buta, namun bakat yang dimiliki Putri Aryani memang luar biasa. Betul. Sangat luar biasa. Sampaikan seluruh audiens dekat situ berdiri dan juri pun standing ovation bagi Kak Putri ni, tahu. Memang debak. Betul, dan sebaik sahaja selesai persembahan, Simon dilihat tiba-tiba berlari ke arah pentas dan menghampiri Putri. Dan di mana rupa-rupanya Simon meminta gadis berusia 17 tahun itu untuk menyanyikan satu lagi lagu. Putri pun memilih lagu Sorry Seems to be the Hardest Word yang ditujukan khas untuk Simon. Dan siapa sangka selepas melayani permintaan Simon serta memenuhi persembahan itu kan, akhirnya Putri berjaya menerima Golden Buzzer daripada Simon Cowell. Wow, memang hebat. Wow, hebat. Okey, kepada sesiapa yang tak tahu apa itu Golden Buzzer, Golden Buzzer ni hanya diberikan 5 peserta sahaja dan ini bermakna Putri akan terus mara ke peringkat suku akhir tanpa perlu bertanding dengan sesiapa. Jadi sekali lagi tahniah buat Putri. Hebat. Tahniah untuk Putri daripada produser terkenal waktu, memang amazing. Okey, story kedua pada hari ini, Niloufar yang boleh dikatakan mastering dalam semua bidang dah daripada pelakon, pengacara. Lepas tu sekarang dia pula menjadi usahawan yang berjaya, Patch. Memang inspirasi betul Sangat. Seorang Niloufar ni, memang kagum dengan Niloufar. Dan Niloufar mengatakan bahawa dia sangat bersyukur kerana boleh dikatakan hampir kesemua impian dia sudah pun tercapai. Yelah, macam awak katakan tadi, semua benda lah dia buat. Pelakon dia, pengacara dia, usahawan dia, memang hebat. Tapi Kak Patch, tahu tak, yang Niloufar ni dia ada satu lagi impian yang dia tak tercapai lagi, iaitu menjadi guru mengaji. Wow, lain macam Dan tambah Niloufar lagi, dia tak kisah pun sekiranya hanya berpeluang untuk mengajar beberapa orang sahaja. Kiranya tak perlulah satu kelas macam ada 20 orang ke 30 orang ke, jadi cikgu kat sekolah ke. Asalkan mengajar. Asalkan mengajar, cukup dengan hanya ada beberapa orang pelajar macam tu. Asalkan impian itu tercapai. Asalkan tercapai, tak kisah. Macam saya pun okey je beberapa orang. Asalkan kita punya niat tu puas. Macam tu kan. So dalam pada itu, suami kepada Niloufar juga, Puris, turut berpendapat bahawa semua impian isterinya tercinta itu pun sudah tercapai. Kecuali impian untuk menambahkan ilmu perihal agama. Yazza. Dan kalau lihat di ruangan komen pula, rata-rata netizen menyambut baik impian yang diidamkan oleh Niloufar itu. Dan of course lah, ramai yang mendoakan agar impian itu tercapai. InsyaAllah, mudah-mudahan. InsyaAllah, amin. Sebab benda baik kan. Jadi, saya rasakan, Patch, kalau Niloufar buat kelas mengaji nanti, saya rasa saya yang akan orang jadi pertama yang sign up lagi tau. Oh, wow. Amazing lah awak. Macam tu Ustazah lain saya tak nak. Memilih. Niloufar je saya nak. Kan, tapi itulah, apa-apa pun benda-benda baik ni insya-Allah akan dipermudahkan. Pahala pun dapat, betul tak? Betul. Jadi kita doakan segala semuanya dipermudahkan untuk Niloufar. Okey, story pertama ni dia adalah pemuda yang dibuang oleh keluarga sendiri. Okey, sebagai orang yang menjaga anak-anak syurga, orang kelainan upaya, ini adalah satu perkara yang amat bercabar bagi kita. Lagi-lagi ibu bapa perlukan kesabaran yang sangat tinggi, Patch. Dan ada segelintir penjaga yang orang kata sukar menerima takdir hingga tergamak bertindak mengabaikan anak istimewa mereka. Takkan sampai macam tu pula. Betul. Dan itulah yang terjadi apabila seorang wanita dari Taiwan yang tergamak membuang anaknya yang berstatus OKU. Okey, pemuda daripada Taiwan ini yang dikenali sebagai Syawang, 26 tahun, merupakan
OKU syndrome Down. Tapi yang paling sedih lagi, dia dibenci oleh keluarga dia sendiri. Sampai keluarga dia ada cuba untuk menyuntik bahan berisiko yang mampu menamatkan riwayat dia. Untuk pengetahuan anda semua, pembantu rumah yang kita cerita awal tadi tu namanya Aisyah, bergelut dengan masalah kewangan. Tapi walaupun dia bergelut dengan masalah kewangan, namun dia tetap bekerja keras demi menyara Syawang dan 3 orang anak yang lain. Dan selama 4 tahun juga Aisyah telah membesarkan anak majikannya itu tanpa gaji. Tambah Aisyah lagi, kos perbelanjaan Syawang termasuk lampin pakai buang, ubat-ubatan dan sebagainya mencecah sehingga RM1,000 sebulan. Namun itu bukanlah alasan untuk tidak menjaga Syawang. Tapi lain pula yang berlaku apabila media di Taiwan melaporkan bahawa Aisyah ni sebenarnya menjaga Syawang kerana duit. Dah kata macam tu pula kan. Dan kononnya yang dia telah diberi upah berjumlah RM464,000. Banyak tu. Dan katanya lagi duit yang diterima itu juga telah habis digunakan untuk keperluan anak istimewa itu. Namun selepas kematian Syawang beberapa tahun lalu, Aisyah tidak lagi menerima apa-apa duit daripada keluarga Syawang di Taiwan. Macam tu cerita dia. Begitulah ceritanya. Jadi apa-apa pun kita doakan terbaiklah untuk semua orang. Betul. Baiklah, kita ke cerita yang seterusnya. Macam biasalah Syah, ajal, jodoh, pertemuan semua ni di tangan Tuhan. Kan? Ada yang orang kata tunggu bertahun-tahun tapi masih belum bertemu. Ada orang tu yang tak tunggu pun, tak cari pun. Dah kahwin dulu. Dah jalan dulu kan. Jadi orang kata rezeki masing-masing. Tapi kan lain pula terjadi kepada seorang wanita yang berasal daripada Australia ini. Punyalah lama cari jodoh. Akhirnya dia give up, patch. Dia cakap, dah. No more. Faham. Dan dia menyedari bahawa dia tidak memerlukan seorang lelaki. Dia kata, I don't need a man. Dia tak perlukan seorang lelaki. Dan seterusnya dia dikatakan berkahwin dengan dirinya sendiri. Alamak, sampai macam tu sekali. Pelik kan benda ni? Tapi menerusi laporan Mirror UK, Robbie Fincham, 57 tahun, bertindak untuk mengahwini diri sendiri. So apabila berpisah dengan seorang lelaki pada 2015, dia dah putus asa lah. Dia tak jumpa dah sesiapa. Tapi dia mempunyai 3 orang cahaya mata, patch, yang memaklumkan dia mencintai diri sendiri. Dan untuk pengetahuan anda semua, pada majlis perkahwinan itu, Fincham dikatakan turut menerima cincin perkahwinan dan kek ketika majlis tersebut. Siapa yang hantar tu, patch? Jadi imaginelah sendiri, bayangkan sendiri siapa yang cari cincin, siapa yang cari kek kan, siapa Mestilah yang bagi. Dia sendiri kan. Dan macam majlis kahwin betul ya. Ya kan? Tapi bukan itu saja. Dia bukan setakat membeli sendiri punya barang, tapi dia melafazkan ikrar depan cermin dengan mikrofon dan buku, dan dia berjanji untuk sentiasa menyayangi diri sendiri. Allahuakbar. Dan Fincham juga memaklumkan bahawa dirinya tidak pernah berpengalaman untuk berkahwin secara sah dan formal. Dan walau bagaimanapun, perkahwinan yang dijalankan itu tidak diiktiraf secara rasmi di Australia. Rasanya dekat mana-mana negara pun takkan diiktiraf kalau kahwin dengan diri sendiri. Jangan dicuba di rumah, ya. Baiklah guys, itu sahaja OBTV untuk kali ini. Kalau diorang nak baca lagi cerita-cerita menarik, diorang boleh baca dekat mana, Syah? Di www.ohbulan.com. Ya, Zah. Dan untuk video pula, banyak video menarik untuk anda tonton di YouTube Oh Bulan Official. Jangan lupa subscribe dan follow juga akaun TikTok Oh Bulan Official. Dan kita nak bagi tahu juga sekali lagi, OBTV bersiaran setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad jam 6.55 petang hanya di TV9. Saya Patch Mono. Saya Syah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.